warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya muallimal hikmah, 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nusina. Ya Allah, ajarlah kami apa-apa yang kami tidak mengetahui ya Allah, dan ingatkan kami ya Allah apa yang telah dilupakan akan kami ya Allah. Kurniakan kepada kami semua ya Allah hakikat ikhlas yang sebenar-benarnya dalam setiap niat kami, dalam setiap perkataan kami, dan dalam setiap tindak tanduk amalan kami, hanya semata-mata kerana Engkau jua ya Allah, ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini setelah agak sepi ya, bicara pagi muhasabah diri di atas beberapa kesibukan, dan hari ini pun Masya Allah Tabarakallah ya, permulaan anak-anak kita yang bersekolah. Ya, tadi minggu ni agak sedikit sibuk dengan jadual kuliah duha, dan hari ini pun saya buat live mungkin mengamalkan masa 10 atau 15 minit sahaja, kerana daripada ini saya akan terus pergi menghadiri kelas kuliah duha pula ya, yang akan pengajian kitab Hikam Ibnu Athaillah ya, pengajian kitab Hikam Ibnu Athaillah yang disampaikan oleh guru mulia Sayyidi Syekh Abdul Rahman bin Ja'far radhiyallahu anhu, hafizahullah. Jadi berbicara berkenaan dengan apa yang saya pernah kongsikan sebelum ini ya, di antara lain kata-kata hikmah ya, kata-kata hikmah oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, tanda orang yang berpegang bersandar kepada amal itu iaitulah kurang harapnya kepada Allah. Kurang harapnya kepada Allah bila dia terjebak dalam melakukan kesilapan, kesalahan, dosa, maka dia merasa dirinya semacam dia rasa kurang harap dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda bahawa seseorang itu bergantung, bersandar, berpegang kepada amal. Sedangkan kita diajar, dan saya dah sebut dah sebelum daripada ni, kita kena banyakkan zikir tahlil la ilaha illallah ya, supaya dalam ingatan hati dan keterperasanan kita yang hanya ada ialah Allah jua. Allah yang mengaturkan segala-galanya. Ya, kita baca tiap-tiap lepas solat ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah yang maha hidup, al-qayyum, dialah yang mengatur segala-galanya, Allah. Ya. Jadi maknanya di sini kata dalam syarah ni, apabila kita dilarang menyekutukan Allah, ya, kita mengaji ilmu tauhid, ya, kita belajar tentang tauhid, kita dilarang ya, sebab ini adalah ya, dosa yang paling besar. Ya, dosa yang paling besar sekali ialah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dilarang menyekutukan Allah dengan berhala, batu, kayu, pendeknya kita menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ada sembahan yang lain daripada Allah. Maka janganlah kita menyekutukan Allah dengan kekuatan diri sendiri. Ya. Jadi perkataan ini halus sebenarnya. Ramai kadang-kadang kita tidak perasan. Ya, disebut dalam syarah
kitab yang mensyarahkan tentang kata-kata hikmah ni, dia kata apa? Apabila kita dilarang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka janganlah pula kita menyekutukan Allah dengan kekuatan diri sendiri. Seolah-olah merasa sudah cukup kuat dan dapat berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat daripada Allah, tanpa taufik, hidayah dan kurnia Allah. Jangan. Ya. Kita kena jaga betul-betul niat kita, jaga perasaan kita, jaga keikhlasan hati kita benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak terjebak, terperangkap dalam kesombongan diri, rasa mulia dan seumpama. Sebab tu ulama, supaya kita benar-benar bersih, jernih ibadah kita semata-mata kerana Allah, dengan pertolongan Allah, hidayah, anugerah daripada Allah, dan kita kembalikan semula apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan ikhlas yang sebenar-benarnya. Baik. Jadi bila bercakap tentang syirik ni dia ada 3. Pertama, syirik akbar ataupun syirik jali yang kita sedia maklum. Yang mana syirik jali ni syirik yang jali, yang nyata, syirik akbar besar ni ialah yang boleh membatalkan akidah. Na'udzubillah min zalik, kita minta jauh. Syirik ini ada 3. Ada 3. Pertama dipanggil syirkul jaliyu, syirik yang nyata, ataupun syirkul akbar, syirik yang paling besar sekali, iaitulah menyekutukan Allah dengan sesuatu lain, yang mana yang syirik ini ialah ibtalul aqidah. Syirik yang ini dia akan membatalkan iman, akan membatalkan aqidah wal iyad billah. 1. Yang kedua, kata ulama, ini dipanggil syirkul asghar, syirik yang kecil. Syirik yang kecil. Seperti kita kata riak. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirkul asghar. Nabi kata apa? Aku takut kepada kamu mengenai asyirkul asghar. Wa ma syirkul asghar, ya Rasul, apakah dia syirik kecil itu? Ar-riya. Kita menunjuk-nunjuk seumpamanya. Itu dipanggil syirik asghar, syirik yang kecil. Yang mana dengan syirik kecil ini, ibtalu thawabil a'mal, boleh menghapuskan, boleh membatalkan pahala amal. Beza kalau syirik yang akbar tadi, syirik yang akbar, syirik yang jali tadi tu, dia ibtalul aqidah wal iman, dia boleh membatalkan iman, akidah. Adapun syirik yang kecil, syirkul asghar, seumpama orang yang riya, menunjuk sebagai ni, maka orang yang ada syirik asghar ini, maka dia boleh membatalkan pahala ibadat, pahala amal. Ibtalu thawabil a'mal. Sebab tu berhati-hati bila kita beramal ibadah. Jagalah niat kita masing-masing. Jangan kita nak riak, nak menunjuk-nunjuk. Jangan kita takabur, sombong. Jangan kita rasa tinggi diri, lebih mulia daripada yang lain. Jangan. Ini semua benda yang boleh membatalkan pahala ibadah kita, pahala amal kita. Ya Allah. Kita nak boleh beramal ni bukan mudah. Nak berzikir, nak sembahyang solat duha, nak hadir majlis ilmu, ya Allah. Nak berqiyamul lail. Semuanya itu dipanggil kena mujahadah. Kena ada semangat yang kuat. Tiba-tiba dalam keadaan begitu, kita tak jaga pula ibadah yang kita dah bersusah payah kita buat. Kita tak jaga hati kita daripada penyakit-penyakit hati ni. Seumpama riak, seumpama takabur dan sebagainya. Jadi kita kena jaga. Sebab kalau kita tak jaga daripada syirik kecil ini, dia akan membatalkan pahala ibadah kita. Dan yang ketiga, dia panggil asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Yang ni
yang kita sedang bicara. Ya, sebagaimana saya katakan tadi. Ya, selain daripada kita menyekutukan Allah, ya, dari segi i'tikad, kita juga jangan menyekutukan Allah dengan kekuatan diri sendiri. Ini dipanggil asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Ya, asyirkul khafi. Jadi syirik itu ada 3, syirik akbar ataupun asyirkul jali, syirik yang nyata. Yang kedua, asyirkul asghar, syirik yang kecil. Dan yang ketiga adalah asyirkul khafi, iaitulah syirik yang tersembunyi. Sehingga disebutkan, punyalah tersembunyi syirik al-khafi ini ibarat seperti semut yang hitam. Ya, semut yang hitam berjalan di atas batu yang besar yang hitam, dan di dalam malam gelap gulita yang sangat gelap. Mana kita nak nampak? Mana kita nak perasan? Halu sangat. Dan perkara ini tidak akan disedari kecuali bila kita belajar, ya, kita memahami tentang ilmu-ilmu hakikat, ilmu tasawuf yang agak mendalam. Baru kita menyedari yang selama ni rupanya kita seolah-olahnya, ya, berpegang kepada diri kita, tidak berpegang sepenuhnya kepada Allah. Ya, kita tak sedar yang kita ni seolah-olah menduakan Allah seolah-olahnya. Ya, ini panggil syirik yang khafi, yang tersembunyi. Baik, apakah mudaratnya? Ya, apakah kemudaratan, bahayanya syirik khafi? Sebagaimana syirik akbar tadi, dia boleh membatalkan iman, membatalkan akidah. Kalau syirik asghar tadi, dia boleh membatalkan pahala ibadah amal kita. Adapun syirik yang khafi ini ialah, apakah mudaratnya? Iaitulah, ya, ibtalut tawajjuh wasyuhud ila Allah. Ya, syirik yang khafi ini boleh membatalkan, ya, boleh memadamkan perasaan berhadap hati kita, ya, syuhud betul-betul kepada Allah. Ya, ada lain yang selain pada Allah dalam hati kita, maka terbatal bila mana kita ada syirik yang khafi tersebut. Pendek kata, ya, sebelum, semasa dan selepas, hati kita sentiasa ingat akan Allah Ta'ala, berhadap hanya pada Allah, pandang ini semua daripada Allah. Ya, tidak ada yang tidak daripada Allah, melainkan semuanya daripada Allah. Ya, lillah, kita buat kerana Allah. Billah, dengan semata-mata pertolongan Allah. Minallah, kita boleh buat ibadah ni ialah dengan hidayah, taufik daripada Allah, anugerah Allah. Wa ilallah, dan akhirnya kita kembalikan semua itu kepada Allah. Barulah ini dipanggil betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau nak cakap bahasa yang mudahnya, jangan ada rasa diri. Ya. Biar kita merasakan ini semua semata-mata adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam ayat yang saya telah sebut sebelum ini, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ya, dengan kurniaan Allah, anugerah Allah dan rahmat kasih sayang Allah saja kita bergembira. Ya Allah, kalau tidak dengan pertolongan Allah, kalau tidak dengan kasih sayang Allah, kita tak tahu nak kata apalah, ya Allah. Dulu kita ni, kalau nisbah di segi masa kan, kalau nisbah di segi ibadat tu sendiri, dulu kita sering merasakan kita ni mulia, kita hebat. Ya, kita rasa kita sempurna dan sebagainya. Padahal kita tidak ada apa-apanya pun. Semua ni daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Qala musannif rahimahullah ta'ala, sedangkan kita harus bertauladan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ya, kita belajar kisah daripada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ya, keterbergantungan hati dengan Allah, keterperasaan hati hanya kepada Allah. Ya, kita ni banyak kena penyakit perasan. Ya, selalu saya sebut, antara lain doa saya, ya Allah, bersihkan hati aku ini daripada 2 P. P yang pertama ialah sifat pura-pura. Ya, pura-pura baik, pura-pura beramal, pura-pura takut, minta jauh. Ya. Kalau saya boleh berkongsikan dengan
ayahanda bonda, muslimin dan muslimat, adinda kekanda yang dikasihi sekalian. Ya Allah, bersihkan hati ini daripada 2 P. P yang pertama ialah sifat pura-pura, minta jauh. Pura-pura baik, pura-pura tawaduk, pura-pura takut, pura-pura amal, minta jauh. Ya. Yang kedua, P yang kedua kita minta dijauhkan, minta dibersihkan daripada hati kita pun, itulah penyakit perasan. Penyakit perasan. Perasaan kita lebih mulia daripada orang. Ya, perasaan kita lebih tinggi daripada orang dan sebagainya. Tolong jangan. Ya Allah, jangan kita kena penyakit perasan. Sebaliknya kita minta Allah kurniakan kita ni keikhlasan. Ya, sifat merendah diri, rasa tak ada apa-apa pun. Itu yang lebih baik. Tak ada apa. Ya. Sebab tu kalau orang puji kita pun, kita cepat-cepat. Ya, kita potong pujian orang tu dengan kata apa? Alhamdulillah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Kalau orang puji kita, cepat-cepat kita potong. Supaya pujian itu tidak boleh menimbulkan rasa sombong diri kita. Tak ada apa pun, la hawla, tak ada daya upaya sikit pun melainkan dengan pertolongan. Baik, kita belajar daripada Nabi Allah Sulaiman AS. Ya, kita harus bertauladan pada Nabi Allah Sulaiman AS ketika ia menerima nikmat kurnia Allah ketika mendapat istana Raja Balqis. Ya, istana yang begitu besar, ya, milik Raja Balqis, ya, boleh berada di harapan mata Nabi Allah Sulaiman AS. Ya, ya Allah. Apa perkataan Nabi Allah Sulaiman AS? Ini kita belajar hari ini. Ya, surah An-Naml ayat 40. Surah An-Naml ayat 40. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Fa inna rabbi ghaniyyun karim. Hadza min fadli rabbi. Ini semata-mata adalah kurniaan Allah, anugerah Allah. Bayangkan. Ya, Raja istana Balqis boleh hadir dalam kerajaan Raja Allah Sulaiman AS. Sekelip mata. Tengok. Jadi Nabi Allah Sulaiman selamat daripada perasaan sombong, perasaan tak ada. Dia kembalikan. Hadza min fadli rabbi. Sebab itu tuan-tuan, saya di Malaysia ni saya tak tengok sangat kalau kita pergi luar negara. Duduk negara-negara Arab. Di kereta mereka, di rumah mereka, ada tertulis ayat ini. Hadza min fadli rabbi. Cuba kalau boleh kita tulis, frame kan. Ya, di kereta kita, ya, kalau ada stiker tu tulis hadza min fadli rabbi. Di kereta saya pun saya bubuh. Hadza min fadli. Kita dapat nikmat berkenderaan ni semata-mata kurnia Allah. Kalau boleh di pintu rumah masuk kita, tulis hadza min fadli rabbi. Kita boleh memiliki rumah yang seadanya, ini adalah semata-mata kurnia dari Allah. Ya, usaha kita apa sangat? Tak ada pun. Ya. Jadi tolong ya, kalau boleh, kalau tak mampu kita tulis pun tak apa. Tulis elok-elok, ya, letak atas pintu rumah kita, pintu bilik kita, di kenderaan kita, ya, tempat yang sewajarnya lah sebagai menghormati ayat Quran. Tulis ayat ini, hadza min fadli rabbi. Ya, pengalaman saya duduk di negara Arab, di Mesir, Syria, ya, dan di Yaman, banyak mereka letakkan di kenderaan mereka, di rumah-rumah mereka, ayat ini, hadza min fadli rabbi. Jadi saya tidak dapat nak meneruskan, mohon maaf banyak-banyak, ya. Lepas ni saya akan bergegas untuk pergi ke kuliah duha, ya, pengajian kitab Hikam Ibn Atha'illah yang disampaikan oleh guru mulia Syekh Abdul Rahman bin Ja'far, ya, hafizahullah. Jadi cukup setakat ini. InsyaAllah kita akan sambung pada pagi esok. Jangan lupa pada hari yang berbeza tapi masa yang sama, pada bicara pagi muhasabah diri. Sekian dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kita share-sharekan. InsyaAllah kita bertemu pada pagi esok. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum.